Padahal dulu kalau tak tengok pun dia boleh baca. Ni kerana tak cara tu, tak cara benar tu. Mana kalau tengok pun dia tak boleh baca. Hak lagu tu. Sampai peringkat tu. Barulah maknanya berat. Barulah dosa besar. Kalau dia tu habis cakap dah baca, lepas tu tak ingat. Terlupa. Hak lagu terlupa tu sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Nabi ada ketika terlupa. Nabi ada ketika terlupa. Dia dengar sahabat dia baca, mujur dia baca, dia kata aku. Maknanya sahabat-sahabat ingat dah lah baca tu. Jelas dah, bukan maknanya sahabat-sahabat tak ingat, dia pun tak ingat jadi hilang dah. Semua ingat, cuma dia ada terlupa sebagai sifat manusia. Itu sah. Yang keduanya, mana seorang yang baca dah, habis cakap baca dah, tapi dulu kuat dah lah bacanya, lepas pada tu dia sibuk lah nego ataupun sibuk dengan kitab lah, nak baca, kau tu nak buat kajian, kau tu ni tak ada lah nak baca supaya dulu. Lepas tu dengan sebab tu adalah terlupa sikit sebanyak. Itu dimaafkan, tak apa hak lagu tu. Tidak orang panggil terlupa yang dimaksudkan di sini. Lepas tu dia sebut ajdam pada hari kiamat nanti dalam keadaan berkusta. Apa makna di sini? Mana dalam keadaan rongok, saqtul asnan, rongok kita kata, huda. Ataupun dalam keadaan orang yang berkusta, lagu mana? Terputus-putus anggotanya. Itu makna dia. Ataupun mana dia, ada juga ulama yang mengatakan dia tidak mendapati sesuatu yang boleh dia pegang pada hari itu untuk kemukakan alasan dia. Mana tak ada sesuatu alasan, tak ada. Tak ada sesuatu sandaran, tempat berlindung, tak ada. Gitu maksud dia. Ataupun maksud dia di sini, dia menundukkan kepalanya, tak akak-akak kepala di hadapan Allah SWT kerana malu, disebabkan oleh dia terlupa kalam Allah SWT. Dia jadi malu. Itu maksud ajzam itu. Ajzam itu maknanya orang penyakit kusta kan, dia malulah nak jumpa dengan orang, tak sejumpa dengan orang. Gitu maksudnya. Bukan maknanya kena kusta semua tidak maksud gitu. Itu beberapa makna lah, beberapa makna yang diberikan oleh ulama. Macam-macam lah pendapat lagi yang lain. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad ada sebut riwayat ni, sanad ni juga lebih panjang lagi. Sa'ad bin Ubadah kata, saya dengar bukan sekali, bukan dua kali. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, ada satu orang lah, Isa bin Fa'id kata, an rajulin adalah riwayat Imam Ahmad, ada di antara Isa bin Fa'id itu rajulin, satu orang. Orang tu ambil daripada Sa'ad bin Ubadah. Orang tu kata, saya dengar bukan sekali, bukan dua kali. Sa'ad bin Ubadah ni kata Rasulullah SAW bersabda, ma min amiri asyaratin, tidak ada seorang pemimpin yang memimpin walaupun 10 orang, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan terbelenggu, dan belenggunya itu tidak akan pecah kecuali oleh keadilannya. Kalau dia ada buat adil, akan pecahlah belenggu dia. Kalau tidak, duk terbelenggu, gitulah. Dan tidak ada sesiapa pun, ma min rajulin qara'al Qur'an fanasiyahu illa laqiyallah yawma yalqahu wa huwa ajdam. Tidak ada sesiapa pun yang mengaji Quran, lepas tu dia terlupa, yang ni hafal Quran, melainkan dia akan menemui Allah pada hari dia menemuinya dalam keadaan ajdam, dia ni berkusta. Begitu juga dalam Abu Daud ini sudah ada dulu, dalam bab dulu berkenaan dengan Quran ini juga, dalam bab sapu masjid dulu, iaitu hadis Anas. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis itu ada sebut, wa uridat alayya dhunubu ummati, dikemukakan kepada dosa-dosa hambaku, umatku, falam ara dhanban a'zama min suratin minal Quran au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiha. Tidak pernah aku lihat satu pun dosa yang lebih besar lagi daripada satu surah
Al-Quran ataupun satu ayat Al-Quran yang diberikan kepada seseorang kemudian dia melupainya. Tak ada dosa lebih besar daripada itu. Dulu kita sudah jumpa dah. Semua riwayat ini termasuk ni kita baca ni adalah riwayat yang dhaif. Dengan sebab itu tak boleh nak pegang buat sebagai akidah, tak boleh. Untuk targhib dan tarhib dan dalam bab fadail, hadis-hadis dhaif itu bolehlah dipakai. Ni untuk tarhib, menakutkan orang, bagi peringatan, ancaman kepada orang, jangan main-main. Apabila menghafal Quran, maknanya sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang paling besar, yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan ini adalah terlalu bodoh orang yang sudah dapat sesuatu yang begitu istimewa ni dia lepas pula. Maka balasannya begitulah esok. Begitulah esok. Sepatutnya kita mensyukuri Allah SWT yang telah beri kita dimampu menghafal Al-Quran ataupun pandai baca Quran, ngaji Quran, walaupun nengok pun kita kena menghargai benda tu. Janganlah sampai kita lupa. Kalau benda lain tak apa, kita belajar bahasa mana-mana pun, lepas pada tu kita tak ingat dah nak baca tulisan dia, tak apa. Padahal bahasa tu ada kelebihan dia juga, ada kelebihan dia juga. Walaupun begitu tidak seperti Quran ni tidak gitu. Rugi. Pasal apa jadi gitu mon? Padahalnya kalau dia tak faham makna pun dia baca saja je boleh pahala. Pak kita ni nak pahala dah. Baca saja boleh pahala dah. Kalau gak lain tak boleh. Macam mana ya jadi siapa tinggal gitu mon tu? Walaupun ini mana dalam bab ancaman. Dengan sebab itu ulama-ulama sebutkan sebagai dosa-dosa besar ni kan banyak. Misalnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dalam kitab tu Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami tulis sampai 400 lebih dosa besar. Dalam Al-Kabair Az-Zahabi 70 lebih. Macam-macam ulama buat tak serupa. Sebenarnya yang jadi beza tu sebab ada khilaf saat ni lah. Setengah-setengah ulama yang bila banyak sangat tu sebab dia kira ada dalam hadis. Cara lah benda tu setara mana, diterimanya, kedudukannya setara mana, betul-betul boleh ditakwil ke tidak boleh ditakwil ke, tak cara tu. Misalnya pakai labuh saja, sudah dikira dosa besar. Padahal ada perincian lagi di situ. Labuh tu dengan maksud gapo, lebih pada buku lali tu dengan maksud lagu mana kok nak jadi ke dosa besar tu. Tapi dia pakai umum gitu. Sebab tu jadi banyak tu. Misalnya hak ni orang yang ngapal Quran jadi selalu. Padahalnya sini ada khilaf lagi. Ada ulama yang mengatakan bukan hak ngapal Quran, hak boleh baca, tengok. Tiba-tiba lama dia tinggal awak tak cara, tengok pun tak boleh. Ataupun kalau nak kata ngapal Quran dah mula, bukan setakat nengok, lepas pada tu baca nengok pun tak boleh. Hak lagu tu bukan makna hak terlupa lebih kurang gitu. Kerana sebab kemanusiaan, kelemahan manusia, tak termasuk hak tu. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis ni nampak macam umum sangat. Dengan sebab itu kita kena tengok antara ciri-ciri hadis dhaif, kalau tidak maudhu' pun dia ada benda yang berat, benda yang payah. Benda tu nak dijaga. Misalnya nak ingat 100% daripada awal sampai akhir, tak ada terlupa. Sedangkan di sini tak ada perincian lupa lagu mana. Umum. Seseorang kalau terlupa tidak dengan sengaja pun lagu tu juga. Sedangkan dalam agama ni tak ada lah keberatan siapa lagu tu mau. Siapa hak tidak sengaja, tidak pesah, maknanya dosa besar gitu mu. Siapa dihukum berat begitu sekali di akhirat. Itu tidak munasabah. Itu antara ciri-ciri. Kalau kita perhati hadis dhaif memang ada lagu tu. Walau bagaimanapun apa yang sebut juga, apa yang bubuh dalam kitab ni. Nak ayatnya untuk tarhib. Dia ada hadis-hadis ni untuk pakai hak ni, boleh pakai hak ni. Hak ni tak boleh. Nak pakai hak untuk hak ni tak boleh. Ada benda-benda memang gitu dalam hidup ni. Untuk nak buat benda besar setara ni tak padan hak ni. Dia kena hadisnya besar lagi, hebat lagi. Tapi kalau untuk buat benda setara-setara ni yang rendah-rendah tak apa boleh. Begitu juga ni pun. Begitu juga ni pun. Tapi kena royak molek lah. Royak molek. Jangan sampai masyarakat dia jadi takut sangat sampai tak sering ngapal Quran. Kalau seperti tadi royak secara terperinci dengan molek gitu, insya-Allah tak apa. Tak ada orang akan takut untuk mengapa Al-Quran. Tapi kalau tengok hadis ni secara sepintas lalu, secara zahir dia nampak umum sangat.